Seorang mukmin yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita. Jiwanya parah, tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya, kerana parutnya masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya, teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat sahaja hatinya derita. Payah sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin, sentiasa sahaja ia bergelora kerana takut dengan Tuhannya. Lebih lagi setelah terbuat dosa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, yang dikasihi Allah semuanya. Apa kabar? Selamat pagi saya ucapkan, dan alhamdulillah syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini dapat lagi sama-sama kita berkumpul untuk dalam satu ruangan majlis ilmu, walaupun ianya berlangsung di atas talian tuan-puan secara online. Jadi alhamdulillah bersyukur yang syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberikan kita nikmat iman dan Islam itu. Sesungguhnya kita kena yakin bahawa Allah itu wujud, Allah itu benar. Dan dengan apa yang kita lakukan sekarang ini adalah kita menzahirkan kita sebagai hamba manusia ni, umat manusia ni yang mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Secara tak langsung kita juga membawa satu risalah besar yang mana kita mendorongkan diri kita ini dalam satu jalan yang menuju ke syurga Allah melalui risalah-risalah Al-Quran yang Nabi Muhammad SAW meninggalkan pada kita hingga kini, surat-surat cinta yang Allah tinggalkan pada kita. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan, seperti biasa saya nak ajak untuk sama-sama kita tajdid niat kita pada pagi ini. Kita tajdid, betulkan niat kita semula kenapa kita berada di dalam kelas. Kita wujudkan big why, wujudkan kenapa perlunya kita mempelajari ilmu Al-Quran dan sebagainya. Bukan khusus pada ilmu Quran, tapi apa jua jenis ilmu yang menuju ke akhirat itu nanti, perkara-perkara yang berunsur ilmiah, itu perkara yang memang dituntutlah terhadap kita sebagai seorang Muslim. Jadi insyaAllah wujudkan BY tu, tanya diri sendiri kenapa, apa kita buat. Kalau kita baca Quran, kenapa kita baca Quran? Kita kena tahu semua benda tu. Sebab bila kita tak ada tujuan yang besar, so di situlah orang kata titik di mana syaitan akan cuba masuk untuk menghalang kita daripada melakukan perkara-perkara yang berunsur kebaikan ini. Jadi alhamdulillah, saya nak ajak juga sahabat-sahabat semua untuk bantu saya. Kita share dulu pagi ini, boleh tuan-puan? Dan alhamdulillah, tahniah kepada tahniah, bukanlah tahniah, maksudnya alhamdulillah syukur sebab ada tempat-tempat yang dah agak bebas. Maksudnya dah tak kena dah PKPB ni, kan, diperketat ke, sudah tak ada dah, alhamdulillah. Cuma ada setengah tempat lah, macam saya di Ipoh ni, area Kinta ni masih lagi, kan, cuma adalah sikit macam boleh rentas negeri tu boleh, tak ada masalah. Lalu tu naik kereta pun ramai-ramai pun rasanya tak ada masalah. Tapi apa-apa pun kita kena berwaspada lah, jaga-jaga kan. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan, bantu saya untuk share dulu. Kita ajak lagi sahabat-sahabat kita yang lain. Moga-moga perkumpulan kita pada pagi ini, walaupun secara maya, kita mendapat juga keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dipayungi sayap para malaikat insya-Allah, dan mudah-mudahan dengan apa yang kita buat ini, Allah secara tak langsung Allah akan memudahkan segala urusan harian kita. Macam saya selalu sebut tuan-puan, benda ni kena sebut, kena ulang-ulang, bukan untuk tuan-puan saja, malah untuk diri saya juga. Boleh nah? InsyaAllah. Baik, sahabat-sahabat yang lain boleh masuk, buat macam rumah sendiri. Ada tempat lagi, nyaris tau. Kalau lewat pun duduk belakang sikit ya. Puan dia Idora ini awal selalu duduk belakang ya. Dan terima kasih sahabat-sahabat yang setia menunggu. 8.30 dah, orang kata dah duduk ready depan phone dengan Quran dan sebagainya kan. Saya sangat terharulah dengan tindakan begitu, kan, bukan semua orang boleh buat tu. Ya tak? Baik. Jadi ala kulli hal, insya-Allah
Kita dahulukan pertemuan kita pada pagi ini, tuan-tuan dan puan, dengan bacaan Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dah selesai untuk bacaan pemuka. Jadi untuk pagi ini, sahabat-sahabat semua, kita akan sambung bacaan surah Al-Baqarah, bacaan semasa kita ya. Surah Al-Baqarah ayat 136. Hari ini satu ayat sahaja. Hari ini satu ayat sahaja, so ini dia ayatnya. Muka surat 21. Muka surat 21 ayat 136 tuan-tuan dan puan. Boleh? Puan Mahani kata duduk. Yang penting dapat. Betul-betul? Duduk belakang pun tak apa. Janji dapat ya, ilmu tu dapat insya-Allah. Okey, sahabat-sahabat semua, jangan lupa sediakan peralatan bedah kita sebelum kita mulakan. Kena standby dulu. Kita nak bedah ni kena ada alatnya tuan-puan. Kalau tak ada susah nanti. Kalau tak ada susah nanti. Puan Saniah Said, masya-Allah. Apa tu? Assalamualaikum ke? Saya jawablah Waalaikumsalam. Saya tak faham tu. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita teruskan untuk bacaan kita yang pertama pagi ini. Sebelum tu saya nak tanya, adakah semua dalam keadaan bersedia? Dah bersedia belum ni? Adakah semua dalam keadaan yang bersemangat, berkobar-kobar pagi ni? Saya nak tuan-puan ni kena ada semangat yang lebih, kena semangat lebih daripada saya. Kalau tuan-puan tunjukkan semangat yang lebih, saya pun insya-Allah lebih semangat nanti. Boleh siap siaga semua kelengkapan insya-Allah. Alright, waalaikumsalam sahabat-sahabat yang baru masuk, insya-Allah boleh ambil tempat masing-masing, ready alat bedah kita semua. Okey. Jadi kita akan baca dahulu macam biasalah kita akan baca dulu daripada bacaan yang pertama ni, qulu sampailah habis, kemudian baru kita pergi sesi bedah membedah. Kita nak rehearsal dulu tuan-puan. Kita nak rehearsal dulu, ada raptai dulu. Okey. Baiklah. Super sedia pun ada insya-Allah. Jom kita teruskan. Tarik nafas yang panjang tuan-puan, tarik nafas dulu. Okey. Sedia. 1 2 mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila إبراهيم وإسماعيل وإسحاق
Ishaq. Kita ambil semula wa Ismail. 1 2 mula. Wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. Kita ambil semula la نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita dah selesai untuk bacaan yang pertama. Boleh follow tuan-puan jadi tadi kita baca secara tahqiq, pelan-pelan kita baca tuan-puan, supaya kita dapat meneliti, kita dapat menyempurnakan setiap sebutan-sebutan hak-hak setiap huruf itu. Jadi insyaAllah saya harap tuan-puan boleh follow ya. Okey, jadi kita teruskan untuk sesi bedah membedah kita pagi ini. InsyaAllah diharapkan semua dalam keadaan bersedia. Okey, ada pen, ada buku nota, Quran. Itu paling utama lah. Okey, Quran. Tapi kalau yang tak ada, yang mungkin ada di pejabat, yang tonton di pejabat, tak apalah. Asalkan ada input sedikit untuk pagi ni, insyaAllah. Jadi kita teruskan. Sedia sahabat-sahabat semua, tuan-tuan dan puan. Kita mula pembedahan kita. Okey, jom kita mulakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. Baik, qu di sini. Okey, huruf qaf baris depan tuan-tuan dan puan. Awal-awal ni lagi dah kita kena tebalkan sebutan kita. Qu, huruf qaf baris depan bunyi qu. Okey, qu, jangan ku. Kalau awal dah bunyi ku, lemahlah bunyinya nanti. Kulu, tak mau kulu. Qu, huruf qaf kita tebalkan. Baik. Jadi di sini pun kita kena panjangkan 2 harakat sebab ada waw mat ni, nampak ni? Waw mat sebelumnya baris depan. Qulu. Boleh? Huruf qaf baris depan bunyi qu. Qulu. Huruf waw mat sebelumnya baris depan. Okey, ini mat asli kan? Mat asli bertemu dengan hamzah, tuan-tuan dan puan. Mat asli bertemu dengan hamzah, maka bacaan perlu dipanjangkan. Saya ulang. Mat asli bertemu dengan hamzah, bacaan perlu dipanjangkan. Jadi, macam mana nak tahu bacaan tu panjang ke tidak? Kalau kita tengok di sini sudah ada satu simbol yang menjadikan isyarat kepada kita untuk berlakunya pemanjangan pada bacaan kita. Iaitu simbol apa ni? Ombak, yang kita panggil ombak-ombak rindu tu. Inilah dia. Jadi sebagai orang kata cara mudah untuk kita ingat, bila ombak bertemu dengan hamzah, baca 4 atau 5 harakat. Ingat begitu. 4 atau 5 harakat. Okey, 4 atau 5 harakat. Apabila adanya pertemuan simbol ombak rindu ni bertemu dengan hamzah, tu je. Boleh tuan buat? Okey, 4 atau 5 harakat Qulu amanna billah
Amanna. Nun bersabdu. Nun bersabdu. Nun bersabdu kena dengung 2 harakat. Ini nak tanya ke tak payah ni? Tak payah lah ya. Hamzah 2 harakat. Kena baca 2 harakat confirm, cuma namanya mat badal. Namanya mat badal tuan-tuan dan puan. Hukum di sini mat badal. Kita dah habis panjang kat sini 4 atau 5 harakat. Ni 2 harakat. Sebiji cara bacanya macam mat asli, tak ada beza pun. Cuma namanya berbeza. Kita tak sebut mat asli, tapi mat badal. Dan macam mana nak tahu mat badal? Ianya adalah hamzah yang dibaca 2 harakat. Sama ada baris atas, baris bawah, baris depan. Macam contoh ni lah. Kemudian kalau kita jumpa contoh yang lain, bunyi I 2 harakat, mat badal. U 2 harakat, mat badal. Ingat tu sahaja. Dan ada perincian lain untuk kita kenal mat badal ni, iaitu kedudukannya itu sendiri berada di awal kalimah. Berada di awal kalimah. Ata dah mahir-mahir dah semua ini ya tak? Apa dipikirkan lagi? 2 harakat mat badal. Baik, nun bersabdu wajibul gunnah. Okey, wajibul ke wajibal ke sama je tuan-puan Itu beza pada baris tu sahaja. Baik. Jadi di sini wajib dengung dengan kadar 2 harakat. Amanna billahi wa ma amanna billana 2 harakat. Ni alif mat sebelumnya baris atas. Okey, alif mat sebelumnya baris atas. Kemudian billah, kalimah Allah di sini kita perlu baca dengan nipis. Billah, jangan billah, billah, tak mau. Billah, sebab apa dibaca dengan nipis pada kalimah Allah ini? Sebab kita tengok di sini tuan-puan. Huruf ba ni, huruf ba yang berbaris bawah. Apabila kalimah Allah, dengar baik-baik, kalimah Allah yang sebelumnya terdapat huruf berbaris bawah. Kita bukan lihat pada huruf tuan-puan, kita lihat pada baris. Huruf apa tak kisah, cuma kita fokus pada baris. Kalimah Allah, kita tengok sebelumnya tu, huruf yang berbaris apa. Kalau bawah, baca nipis. Kalau baris atas, baris depan, baca tebal. Boleh tuan-puan? Masih ingat lagi kan? Alright. Qulu amanna billahi wa ma. Hi satu harakat, huruf ha baris bawah ni. Wa, okey, huruf waw baris atas satu harakat. Ma. Di sini ombak rindu bertemu siapa? Hamzah. Ombak rindu bertemu Hamzah 4 atau 5 harakat. Ingat tu. Okey. Sahabat-sahabat yang berpuasa, ahlan wa sahlan. Selamat datang saya ucapkan. Jangan lupa untuk share dulu, boleh? Yang baru masuk terus sharekan dulu. Baik, terima kasih. Kenapa panjang? Sebab ni ada simbol ombak ni, nampak ni. 4 atau 5 harakat. Terpulanglah tuan-puan nak baca 4 ke, nak baca 5 ke. Cuma 4 tu lebih utama lah. Okey, tapi apa-apa pun tak kisah. Terpulang pada masing-masing nak 4 atau 5. Baik, nun mati bertemu zai. Di sini tuan-tuan puan-puan, nun mati bertemu zai. Jangan kita tersilap baca. Biasanya kadang-kadang kesilapan yang berlaku tu ialah kita menjelaskan nun mati kat sini. Contoh, unzila wa ma unzila. Jadi tak mau bunyi un di sini, kita kena dengung. Kena dengung. Hukumnya apa? Ikhfa haqiqi. Yang mana berlaku pertemuan nun mati dengan huruf zai. Nun mati bertemu dengan huruf zai, ikhfa haqiqi. Macam mana kaedah penyebutannya? Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Maknanya, kalau kita sebut un, itu bunyi yang tepat lah. Un, un. Okay, hujung lidah kita akan naik ke langit keras kita ni. Un. Kalau kita eja dengan Rumi itu un. So, jangan sebut nun tepat pada makhrajnya.
Erti kata lain, biarkan lidah kita tergantung. Jangan biarkan hujung lidah kita ini terkena pada lelangit. Itu konsep asas dia. Selebihnya perlukan latihan lah tuan-puan, supaya kita lebih rasa macam selesa untuk melakukan bacaan seumpama ini. Banyaklah dalam Quran, banyak lagi. Dan bukan huruf zai saja, ikhfa hakiki ada 15 huruf semuanya. Boleh? So, biarkan lidah tergantung dan jangan beratkan bunyi. Tak mau. Biasa je. Sebab huruf zai ni adalah huruf yang nipis. Wa ma unzila ilaina wa ma. Boleh? Wa ma unzi. Wa ma unzi. Boleh? Sahabat-sahabat kena cuba buat, kena selalu cuba buat, insya-Allah. Lama kelamaan kita akan dapatlah bunyi yang baik, insya-Allah. Kita terus lagi, surah ikhfa hakiki, sembunyikan sebutan nun mati di sini dan jangan lupa dengung 2 harakat. Itu paling pentinglah. Baik. Huruf lam baris atas la. La bunyinya la lah. 1 harakat. Ilaina, huruf hamzah baris bawah. Baik. Ni hukum dia apa ni? Sajalah nak tanya sahabat-sahabat semua. Cuba jawab sikit. Ini mesti handai ni. Confirm boleh jawabnya. Ini hukum dia apa sahabat-sahabat? Lepas dengar soalan saya ni terus jawab. Terus tulis di ruangan komen. Kita nak tengok. Cekap tak cekap? Mestilah cekap sahabat-sahabat kita ni. Unzila i. I ni apa hukum dia? Cuba tuliskan. I. Sila. Sahabat-sahabat yang baru masuk, jangan lupa share dulu nah. Masih awal lagi ni untuk kita ajak sahabat-sahabat kita yang lain masuk. Apa hukum? Ada hukum tak? Hukum mat ke apa ke? Tak ada hukum. Atau biar benar. Betul Kita terus jawab. Sahabat-sahabat lain kata, tak tahulah ustaz. Okey. Tuan-puan jangan risau. Walaupun benda ni saya dah pernah terangkan, explain panjang lebar sebelum ni, tapi ialah kita punya penonton ni, audiens kita ni berbeza orangnya. Jadi sebab tu saya kena ulang soalan ni. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Kita terus pada jawapan Soalan saya tadi, kita pergi pada apa yang saya tanya tadi. Mungkin ada yang baru masuk. Soalan saya, apakah hukum pada sebutan i kat sini? I kat sini nah. Wa ma unzila ilaina i. Apakah hukum pada i ni? Jadi kalau ikutkan ramailah yang betul. Cuma ada 2-3 orang. Tak apalah. Belajar ada kesilapan. Ingat tuan-puan. Belum belajar. Dia sebenarnya tak ada hukum dekat sini tuan-puan. Ini soalan tricky sikit. Kat sini tak ada hukum. Tapi kenapa saya tanya? Bukan saya nak peningkan tuan-puan. Sebab saya nak tuan-puan tahu beza dengan mat badal ni. Ni. Mat badal hamzah 2 harakat. Kalau baca 1 harakat macam ni, kalau hamzah yang dibaca 1 harakat, tidak ada hukum. Mat badal lidah, mat apa itu ada nama apa? Lupa pula. Ada nama orang itu. Kan? Bukan. Bukan mat badal. Ini hamzah di bawah ni bacaan pendek sahaja, 1 harakat. Boleh nak? Jadi
Dia automatik lah. Kalau kita tengok ni, kita dah tahu lah lepas ni. Kalau saya tanya lagi, tuan-puan dah tahu beza dah. Mak badal dengan bukan mak badal, macam mana nak beza? Kalau hamzah satu harakat, bukan mak badal. Boleh tuan-puan Puan Safia hari tu terkena juga ya. Hari tu ramai terkena tuan-puan. Sebab tu saya ulang balik soalan ni. Saya harapkan semua clear. Tapi alhamdulillah ramai yang okey. Puan Safia nasib baik betul. Kalau salah tu kena denda lah orang kata tak. Okey. Kita teruskan. So jelas sahabat-sahabat semua hamzah baris bawah. Satu harakat sahaja tak ada hukum. Ingat tu sampai bila-bila. So lepas ni kalau saya tanya, jangan confuse dah, jangan keliru. Jangan rasa cemeh nak jawab. Ui, ustaz tanyalah mak apa mak apa. Boleh? Ingat tu. Baik. Wa ma unzila ilaina wa ma ilaina. Baik, lai kat sini bacaan lin. Bacaan lin. Bacaan lin ni bacaan apa? Bacaan lunak, bacaan lembut. Okey, bacaan lunak, bacaan lembut. Lai. Unzila ilaina. Na di sini mat asli. Okey, na mat asli, alif mat sebelumnya baris atas. Wa ma unzila ilayya. Unzila ila. Baik. Wa ma ini sama macam kat atas ni sebenarnya. Okey, ombak bertemu hamzah, ombak bertemu hamzah. Bacaannya 4 atau 5 harakat. Baik, itu dari sudut kadar lah. Kalau kita cerita dari segi hukum, namanya mat jaiz munfasil. Huruf mat bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah yang berbeza. Huruf mat duduk dalam perkataan ma. Huruf hamzah duduk dalam perkataan unzila. Jadi pertemuan ni berlaku melibatkan 2 perkataan, iaitu perkataan ma dan perkataan unzila. Boleh? Yang mana kita lihat huruf ma ni di penghujung perkataan yang pertama dan hamzah di awal perkataan yang kedua. Okey, jadi bila kita sebut mat jaiz, mesti pertemuan tu begitu. Okey? Alright. Samalah kat atas ni mat jaiz munfasil juga. 4 atau 5 harakat. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Baik. Unzila ni pun samalah macam kat sini tuan-tuan puan-puan. Ulang je sebutan itu. Unzila. Nun mati bertemu zai ikhfa haqiqi. Sembunyikan nun, jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Ingat tu. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Biarkan lidah kita tergantung. Cuma jangan kita memberatkan bunyi dengung itu. Dia bukan bunyi UNG ke apa. Unzila, tidak. Steady je. Wa ma unzila. Wa ma unzila. Boleh? Kadar 2 harakat lah. Macam biasa. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail. Baik. Lam baris atas bunyi la. Okay, huruf lam baris atas bunyi la. Ila, satu harakat Ila kat sini hamzah baris bawah. Ini kalau tanya lagi boleh tak? Tak payahlah ya tak? Ini satu harakat sahaja. Ila, bukan mat badal Ini bacaan pendek, satu harakat. Baik, seterusnya ombak rindu bertemu hamzah lagi. Macam saya sebutkan tadi, kadar harakat semestinya 4 atau 5 harakat. Semestinya 4 atau 5 harakat. Boleh?
ila Ibrahim. Huruf ra baris atas bunyi ra. Tebal ke nipis sebutan ra ini? Semestinya tebal. Sebab apa? Sebab ra berbaris atas. Ingat tu, kalau ra berbaris atas mesti kena tebal. Macam mana keadaan pun dia berbaris atas mesti tebal, tuan-puan. Ingat tu sampai bila-bila. Kecuali ra baris bawah sahaja. Nipis ri contoh, ri. Kalau ra baris atas, ra baris depan mesti kena tebal. Tebalkan sebutan kita. Benda ni nampak macam simple, tuan-puan, nak dapat. Tapi bila kadang-kadang kita baca, itulah orang kata masalah yang halus, tapi kita tak dapat nak bendung. Part-part macam ni lah. Part ra, Ibrahi, ra. Bukanlah kata nipis tu bunyi ra. Mungkin tak ada orang buat bunyi ra tu. Tapi sebutan tebal kita tu tak mencapai. Contoh, wa ma unzila ila Ibrahim. Nampak ra, sebut tu dah betul dah. Cuma dari sudut capaian sifat tebal tu tidak begitu, dia tak kemas lah. Okey. Kalau kata bunyi ra tu mungkin teruk sangat kan. Tak adalah orang buat macam tu. Ibrahim. Tapi kalau nak tanya ada ke tak ada, ada tuan-puan yang baca macam tu. Jadi kalau yang ra tu kena convert bunyi ra. Yang dah biasa sebut ra tu kena convert ra bagi tebal. Okey. Baik, yang ba ni ada lantunan sikit saja. Qalqalah sughra, qalqalah kecil. Iba. Layan dengan dia, santai dengan dia. Wa ma unzila ila Ibrahim wa. Boleh? Boleh tuan-tuan puan? Baik. Ibrahim wa Isma. Clear sahabat-sahabat semua? Tak lupa Mbak Rindu. Okey, boleh? Seterusnya, hi kat sini dua harakat. Ni yamat tuan-puan. Dan bentuk yang kita sedang lihat sekarang ni, yang sedang kita fokuskan ni ialah kepala huruf ya. Boleh tuan-puan? Yang mana ia berfungsi sebagai huruf mat. Saya ulang, sahabat-sahabat semua, yang ni yang mungkin kadang-kadang kita tahu nak bacanya macam mana, cuma kita pening, tak tahu apa benda lah huruf ni kan. So ini kepala huruf ya yang berfungsi sebagai huruf mat. Makna kata bacaan mesti dilakukan dua harakat lah. Ila Ibrahim. Hi dua harakat. Ni yamat sebelumnya baris bawah. Okey. Ma wa isma. Ma huruf mim baris atas, waw baris atas, satu harakat sahaja. Isma huruf sin, tak perlu keluarkan hujung lidah, tak perlu. Lidah duduk dalam je tuan-puan. Dia akan duduk di gigi sebelah bawah ni. Gigi kapak kita belah bawah ni. As. Ada je. Hujung lidah kita itu dalam keadaan rehat. Okey. Macam kita sebut IS lah. Ismail. Kan nama orang. Baik. Wa isma. Ma di sini dua harakat. Alif mat sebelumnya baris atas. Huruf ain baris bawah. Ni ya mat. Ni huruf ya mat sebelumnya baris bawah. Baik, ma mat asli, ai pun mat asli. Cuma pada ma ni mungkin tidak ada masalah dari segi penyebutan. Cuma ain ni lah huruf ain. Huruf ain ni sahabat-sahabat semua jangan lupa kita kena sempitkan sebutan. Sempitkan sebutan ain tu. Ai. Ila Ibrahim wa Ismail. Ismaila. Gitu. Boleh sahabat-sahabat semua?
Kemudian baik, kita berhenti kat sini dulu. Wa Ismail. Okey, kita baca macam ni tuan-tuan. Kita baca daripada qulu ni sampai unzila ilaina, kita berhenti, kemudian sambung wama sampai Ismail. Boleh? Kita ada dua potongan ni, kita baca kat sini. Baik, sedia semua? Kita mulakan dengan isti'adzah a'udzubillah. Ready? Satu, kita baca sama-sama tuan-tuan. InsyaAllah kita cuba fokuskan apa yang saya sebutkan sebentar tadi, tentang tebal, nipis apa semua, tentang cara mendengung dan sebagainya. Baik, fokus Baik. Sedia, satu, dua, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Okey, kita teruskan. وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ. Baik, kita berhenti setakat itu dulu. Baik, dan sebentar lagi kalau kita nak sambung balik, kita ambil daripada wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asba. Baik. Kita teruskan di sini, huruf waw baris atas wa, isha, huruf hamzah baris bawah bertemu sin sama is, is. Okay, tak perlu keluarkan hujung lidah. Okey. Ha di sini huruf ha yang spicy, ha pedas, ha. Macam mana nak memedaskan bunyinya itu? Sempitkan pada bahagian kerongkong. Tengah kerongkong kita ni tuan-puan. Keluarnya huruf ha ni daripada tengah kerongkong. Okey, tengah kerongkong. Kalau pangkal kerongkong yang bawah ni, kalau yang bawah ni ha biasa, ha bulat tu. Okey, yang kita sebut ha simpul kan? Ha, ha. Naik atas ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha pangkal, naik atas tengah ni, tengah kerongkong, ha. Okey. Kena sempitkan. Sama macam ain. Okey, huruf ain dengan ha, ingat sempitkan. Ha, a, ha, a, ha, a. Kena main-main gitulah. Nanti lama-lama dapat, insyaAllah. Jangan risau nak. Baik, teruskan lagi. Sebelum tu sahabat-sahabat yang baru masuk, alhamdulillah, terima kasih kerana sudi bersama saya untuk pagi ni. InsyaAllah jangan lupa bantu saya untuk share dulu. Boleh? Share sikit. Yang belum share, tolong share. Tekan sekali pun jadilah. Mudah-mudahan sebab kita share tu, kita dapat ajak lagi kawan-kawan kita yang lain. Itu tujuannya. Kita nak meramaikan kita punya pengajian pagi ni. Kalau konsert-konsert boleh ramai orang tengok, apa salahnya kalau kita ni biar ramai-ramai belajar sama-sama. Kan, adalah saham kita insya-Allah. Okey, jom sambung lagi. Ishaqa, huruf qaf baris atas tebal selamanya. Qa. Wa ishaqa, wa ishaqa. Qa, huruf qaf tebal selamanya. Wa ya'qu, huruf ya temukan dengan ain yang mati. Ingat huruf ain macam mana nak sebut tadi tuan-tuan puan-puan? Okey, huruf ain ni kena sempitkan. Wa ya'qu, wa ishaqa, wa ya'quba, wa ya'qu, wa ya'qu, wa ya'qu, wa yaquba. Nampak? Huruf ain. Cuma jangan tahan bunyinya begini. Wayak, 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 wayak. Kan? Wayak, wayak. Boleh? Sahabat-sahabat semua? Maknanya bila saya kata wayak tadi, maksudnya kita menahan bunyi ain tu. Menahan. Wayak, wayak, ku, wayak.
Okey, wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wa Yaquba. Begitu. Boleh? Huruf qaf pada depan bunyi qu. Huruf qaf pada depan bunyi qu. Sahabat-sahabat semua. Tebal ke nipis? Mestilah tebal. Huruf qaf kan tebal selamanya. Ingat lagi. Okey? Huruf qaf kan tebal selamanya. So kena sebut, kena tebal lah. Itulah dia point dia. Wa Yaquba wa Yaquba. Boleh? Ba. Huruf ba pada atas bunyi ba lah. Dan qu ni walaupun dia tebal, jangan kita lupa untuk panjangkan dia. 2 harakat kat sini mad asli. Wa Ishaqa wa Yaquba wa Yaquba. Boleh? Kemudian ba pada atas macam biasa. Ba wal as as. Baik. Wal kat sini macam biasalah, alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Jadi daripada huruf waw ni masuk terus pada lam bertanda sukun. Wal. Alright? Wal. Itu bunyi dia. Asba. Baik tuan-tuan dan puan, untuk kalimah ni dia ada sedikit tau. Dia ada sedikit, orang kata apa, dia bukan kekeliruan tau. Cuma disebabkan pengaruh huruf yang ada di sini. Baik, kita tengok apa yang saya maksudkan ni ialah ketika mana kita sebut asba. Dia setiap orang yang baca Quran ini, kita ni kadang-kadang fokus kita ni macam mana saya nak sebut, nak bagi mudah faham. Bila kita terlalu fokus sangat dengan keadaan ataupun huruf-huruf yang ada pada bacaan kita ni, dia boleh kadang-kadang boleh merosakkan bacaan kita. Maksudnya bila ada setengah huruf yang contoh dia macam ni lah, kita tengok ini huruf ba, senang terus sebut contoh dia kan. Ba ni huruf yang nipis. Ba ni huruf yang nipis. Contoh kita sebut ba. Okey. Bila kita sebut dalam keadaan yang tunggal begitu, tak ada masalah. Tetapi disebabkan selepas ba tu ada huruf ta kat sini. Nampak ni? Disebabkan selepas huruf ba ada huruf ta. Jadi agak sukar kepada si pembaca, melainkan yang dah mahir tak ada masalah lah. Cuma sebab kita bayangkanlah kalau kita dalam keadaan tengah belajar lagi, so kita akan terpengaruh dengan tebalnya huruf ta ni. Dia akan jadi macam mana? Wal asbati. Ba ni dia terpengaruh dengan ta kat sini. Contoh kalau kita baca dari sini mungkin ternampak sangat kalau kita baca dari sini. Wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati. Kita kadang-kadang tak perasan. Tebal tu sikit je bunyi dia. Wal asba no tu. Sepatutnya ba wal asbati. Sepatutnya gitulah. Tapi disebabkan adanya huruf yang tebal, jadi ianya mempengaruhi sebutan huruf sebelumnya. Boleh faham tuan-puan? Huruf yang tebal tu dia mendominankan keadaan bacaan kita ketika itu. Wal asbati. Jadi apa point dia? Kena hati-hati tuan-puan. Itu sahaja. Wal asbati. Wal asbati wa ma. Dapat tak? Faham ke maksud saya ni? Sahabat-sahabat semua? Point dia kena hati-hati, itu sahaja. Tak adalah apa pun. Bukan nak cerita tentang hukum ke apa. Cuma perlu berjaga-jaga kerana adanya huruf yang nipis dan selepasnya huruf ta. Boleh? Clear? Jadi kena hati-hati. Dia biasanya yang kantoi ni, yang terkantoi baca macam tu, kalau kita baca laju. Kan? Kita ambil contoh
وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي. Nampak? Bila kita baca laju, itu yang kita tak perasan tu. Wal asbati ba. Nampak bunyi tu? Ba. Alright? Jadi nak laju pun pastikan kita selesaikan setiap sifat-sifat huruf tu dulu. Yang nipis biarkan nipis, yang tebal baru kita tebal. Kan nak baca laju. Kali bila kita dah faham keseluruhannya, bila kita laju baru bacaan akan tetap sempurna, kekal sempurna. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa. Okey. Jadi dia terpelihara, itu tujuan dia saya cerita ni. Wallahu alam. Clear nah? Wa Yaqub wal asbati. Cuba sahabat-sahabat semua sebut di sini. Wal asbati. Dia mesti, tuan-puan mesti dalam kepala tu mesti ada terasa nak bunyi berat sikit tu. Dia mesti, sebab saya sendiri pun rasa benda tu. Okey? Wal asbati, bati. Cuba sebut kat situ. Wal asbati. Okey tak? Sahabat-sahabat cuba try dulu. Cuba try test. Cuba try test. Jadi tak? Bila tuan-puan ada rasa macam unsur-unsur nak tebalkan tu, itu normal tuan-puan. Sebab saya sendiri pun memang dia memang akan mempengaruhi. Biasa. Boleh? Wal asbati. Memang kita akan rasa, kita rasa nak sebut. Sebab saya sendiri pun rasa tuan-puan. Tak tahulah kok tuan-puan memang Ustaz saya tak rasa langsung, okey je, nyaman je, tenang. Itu kira power lah tu. Kan? Alright. Okey, so kalau semua dah cuba, alhamdulillah. Jadi cuba fahamkan apa yang saya maksudkan. Bukanlah ianya hanya di sini saja, tapi pada contoh-contoh kalimat yang lain pun sama, begitulah. Okey, baik, kita sambung lagi. Wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma Baik, ombak rindu bertemu Hamzah. Bila ada pertemuan ni, tuan-puan pun dah tahu, ya tak? Dah, orang kata dah hafal dah apa yang saya nak sebut ni. Berapa harakat? 4 ataupun 5 harakat. Itu aja. Ya tak? Kalau ni tersasul juga Ustaz. Ya. Memang confirm mesti jadi punya. Usah risau. Maksud saya dia nak unsur-unsur tersasul tu mesti ada punya. Jadi tu jadilah. Tapi nak tu dia kata ter tu. Dia mesti ada. Dia tak lari daripada ter. Okey, faham ni? Baik, wa ma utiya Musa wa ma utiya. Okey, tuan-tuan puan. Wa ma, right, kat sini. U ni apa hukum dia? Saya lupalah. Aduh. Siapa tahu U ni? Saya terlupalah hukum dia apa. U ni apa hukum dia? Wa ma utiya Musa. Yang ma tadi mak jaiz mak jaiz munfasil. Macam mana tu? Apa hukum utiya? Aduh. Boleh lari makna ke Ustaz kalau tersilap terbaca ta? Tersilap terbaca ta? Yang mana tu? Asbal ta. Kat mana yang terbaca ta tu? Sebab kat sini memang huruf ta. Dosa tak Ustaz kesalahan sebutan tanpa disedari?
Kalau kita tak sedar, tapi dalam macam ni, kalau kita tak perasan, tersilap lah. Tapi dalam masa yang sama kita ada ilmu berkaitan dengan itu, maka kita terlepas lah daripada dosa. Dan kalau orang yang sedang belajar, terlepas lah. Ini kalau yang jenis salah, betul-betul jenis tak nak cuba perbaiki diri, tak nak cari kelas. Maksudnya apa yang dia faham gitulah. Kalau daripada kecil dia belajar huruf ta ni. Ta, dia tahu huruf ta tapi dia sebut dengan ta. Dia faham itu je. Sampai besar huruf ta jadi ta. Yang ta jadi ta terbalik. So di situ dia boleh jadi kepada asalnya daripada makruh je sebenarnya. Tapi dia boleh jadi sampai makruh yang menjurus kepada haram, berdosa lah. Sebab apa tak cuba untuk, dan ianya akan mewujudkan unsur fitnah. Kalau orang yang macam ni dia pergi belajar, bukan belajar, join tadarus apa semua, so nampak dia mengundang unsur fitnah lah. Orang akan cakap, oh dia ni belajar dari mana, nampak? Tak pasal-pasal kena. Alright. Jadi kalau nama pun tak apalah. Kalau nak cerita saya pun ya tak? Nak kata silap ni kan. Cuma itulah, silap ni ada dua. Silap di atas kejahilan sendiri ataupun silap sebabkan kita terlupa, tak perasan dan sebagainya. Bezalah. Okey, kalau silap di atas sebab kejahilan, memang dah tahu, dah tak reti tapi tak nak belajar, ego. Kan bila tegur sikit sudah memberontak, rasa diri betul. Itu benda tu yang na'udzubillah min zalik, benda tu yang kita nak buang sebenarnya. Tapi bukanlah bermakna saya cakap ni saya handai tuan-puan, jangan salah faham. Tidak, saya pun berkongsi. Dan kita semua sampai di tahap ini pun dalam fasa belajar sebenarnya. Macam mana saya boleh saya bercerita begini, sebab belajarlah, itu je tujuan dia. Okay, sifir mudahnya begitu. So jawapannya tadi, tak dosa kalau tersilap, tak perasan kan. Sebab tu pentingnya baca Quran ni ada orang dengar, cek bacaan. Okay, tapi kalau kita nak baca seorang-seorang, bukanlah tak boleh, boleh juga. Okay. Saya baca komen dulu Mak badal. Ba tu baca ta. Ba baca ta salah lah. wal asta. Kalau ba ni tertebal, tu tak jadi apa. Dia tak tukar maksud pun. Sebab huruf ba tu dia tak lari. Dia janji jangan sampai kita tersilap tu sampai tertukar bunyi huruf lain. Itu ya, dia masuk dalam kesalahan jali. Kesalahan yang nyata yang tak boleh dimaafkan. Begitu. Asbab. Oh ni. Kalau sahabat kita tanya Puan Rohaya, Ustaz kalau nafas tak panjang nak berhenti kat asbab. Mana asbab? Oh ni asbab. Boleh kalau berhenti sini. Wal asbata ma'ari li sukun. Kemudian ambil balik kat sini. Wa ishaq wa yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Berhenti kat sini pula. Okey. Oh, ada soalan lagi? Okey, Sana. Saya nak jawab dulu jawapan soalan sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan jawapan yang saya kongsikan ni menjadi pencerahan buat yang lain jugalah. Bagaimana sebutan salah kita cuba tegur malahan dimarah? Macam mana? Oi. Kita tegur orang, lepas tu orang tu marah kita. Macam tu. Puan Norlia. Itu macam mana Saya pun tak tahulah. Kita tegur ya. Lepas tu kita kena marah. Kalau macam tu, apa nak buat lagi? Takkan kita nak marah balik. Kalau kita marah balik, kita pun tak ada beza dengan dia. Aduh. So
Puan Nur, saya tak tahu lah kok ada sahabat-sahabat nak kongsi. Dia sepatutnya kalau dia faham kita sebagai guru, dia macam ni. Orang ni, minta maaf tuan-tuan, share sikit. InsyaAllah masih lagi berkaitan dengan Quran, jangan risau. Dia macam ni tau. Bila kita, sebab tu orang kata, biasa kita dengar, jangan menilai orang melalui luaran. Dah biasa dah. Buih-buih mulut kita dengar orang sebut tu. Tapi bila kita pandang dari sudut yang lebih luas, manusia ni termasuk lagi diri kita sendiri. Dia kalau kita tengok, kita pandang orang tu macam mana. Kalau macam sekarang, tuan-puan kenal saya sebagai guru Quran contoh. Maka apa segala benda yang berkaitan dengan Quran, contoh saya bagi teguran ke apa-apa ke, mesti tuan-puan akan dengar, betul tak? Dia mesti jadi macam tu. Sebab apa? Sebab tuan-puan akan kenal. Tuan-puan kenal siapa yang sedang bercakap dengan kita. Senang cerita, kita kenal siapa yang sedang bercakap dengan kita tu. Contoh kalau kita sakit, kita mesti dapatkan nasihat doktor. Cuma kalau bukan doktor yang cakap, mesti kita, alah dia ni bajet-bajet doktor pula, nampak? Bajet-bajet doktor pula. Walhal benda yang dia cakap tu benda yang betul. Contoh. So saya anggap benda ni macam ni lah. Mungkin dia nampak kita ni macam, alah dia ni siapa nak tegur aku. Contoh. Kau bukan ustazah pun, nampak? Bila dia ada je negatif macam tu, ataupun ada je persepsi macam tu, alah kau bukan ustazah pun, nampak? So habis, buatlah macam mana pun mesti tak jadi tuan-tuan. Percayalah. Dia macam tu je. Dia sampai satu tahap nanti bila dia nak sampai, kalau kata yang tegur dia siapa? Oh, kena ustaz juga, kena ustazah juga tegur. Kalau bukan ustaz, kalau bukan ustazah, sampai orang kata apa, buatlah rupa mana pun macam tu lah. Tapi benda ni berlaku juga pada guru. Contoh, kalau guru ditegur anak murid, guru ni ada ego dia pula. Dia rasa dia guru dan dia tak sedar anak murid ni contoh lagi mahir ke dan sebagainya. Bila dia tegur, udah guru pula memberontak. So sama je tuan-puan sebenarnya. Kalau kita ada sikap berlapang dada, insya-Allah semuanya baik-baik belaka. Kita kena ada sifat berlapang dada. Itu je. Boleh? Kena berlapang dada. Kita tengok, kalaulah dia tegur tu benda yang betul-betul salah, kita betulkan balik. Contoh dia tegur kita, tapi dia tegur tu pun sebenarnya dia pun salah. Itu peranan kita lah pula tegur balik. Macam tu. Biasa benda ni pernah saya lalui dah. Banyak kali, dah lama dah tuan-tuan, banyak dah saya pun pernah lalu. Kan? Kita di-argue oleh anak murid yang baru kenal kita kan. Yelah dia tak tahu cara saya. Pernah je argue. Bukan ke macam ni? Bukan ke? Nampak? Dia mempertikaikan dengan apa yang kita cerita. Dia seolah-olah tak percaya kita lah. Ada je macam tu. Jadi apa-apa pun berbalik. Kalau kita berlapang dada, insya-Allah okey. Tapi itulah, kalau tak tegur, siapa lagi nak tegur? Entahlah. Manusia ni lain. Lepas tu bukan tak? Saya tak adalah kena cabaran yang waktu apa sampai tahap macam tu lagi kan, kena marah balik ke apa, tidak lah. Tapi itulah, kalau baru kena tegur dah malu, itulah. Itu je, berlapang dada. Boleh nak? Kalau macam kita betul-betul salah, kita betulkan balik, kita kaji balik, kita cakap je lah terima kasih. Kan, kalau kita tak bersedia nak bagi hujah yang betul, walaupun kita tahu orang yang tegur kita tu pun dia pun salah, contoh. Kan? Jadi kita relax dulu, ucap terima kasih dulu. Benda ni memanglah ustaz, mungkinlah tuan-puan anggap lah ustaz cakap senang lah, ustaz tak lalu. Saya pernah lalu. Saya pernah lalui benda ni. Cuma saya kata tak adalah hardcore sangat. Kita balas cara profesional lah. Kan? Contohlah. Contohlah kat sini kan. Kat sini. Ini, yang U ni. Saya menjawab terus lah. Yang ni U ni jawapannya mak badal tuan-puan. U. Tapi kalau ada orang, dia argue, dia kata, tak, tu mak asli tu. Kan, contoh, dia belajar takat tu je, dia faham takat tu je, lepas tu dia rasa macam mungkin dia lah yang paling betul jawapannya, contoh. So dia argue kita. Ada orang macam tu ada orang macam tu. So apa yang kita takkan nak marah dia, tak boleh. Kita just bagi hujah. Okey, kat sini mak badal tuan. Sebab apa? Kita cerita.
Mak badal maksud je sekian. Kenapa namanya mak badal? Kenapa? Dia bila kita berlawan dengan hujah ni, habis lah. Itu je sebenarnya. Kan kalau nak berlawan dengan hujah, kita bagi hujah lawan dengan hujah. Kalau kita main sembang mulut, mungkin susah sikit. Tapi itulah jawapan tuan-puan. Dah. Apa-apa pun berlapang dada. Salamatus sadri. Tu lapang dada. Benda tu susah tuan-puan, tapi insya-Allah itu jihad buat kita jugalah. Kena ingat tu. Kalau kita marah balik, tak jadi apa. Nabi dah tinggalkan hadis pesanan buat kita. Okey. Apa ayat dia kata? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya terlupalah dia punya mafhum. Saya bagi mafhum je lah. Dah ingat dah. Laisa syadid bisur'ah. Laisa syadid bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang kuat marahnya, kuat bertinjunya, bertumbuk. Okey, laisa syadid bisur'ah. Indama syadidul ladzina yamlaku 'indal ghadab. Sesungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan marah. Gitu. Boleh tuan-tuan Wallahu alam, clear. So, kalau nak cerita marah tak marah ni, biasalah semua orang ada sifat tu. Cuma kita cuba kawal diri kita dan cuba berlapang dada. InsyaAllah. Wallahu alam. So, jawapannya kat sini mak badal. Terus, tadi pun saya dah sebut dah. Okay, wa ma'u. Dua harakat mak badal. Sebab apa? Ni hamzah dua harakat. Utiya. Boleh tuan-puan? Okay? Boleh sahabat-sahabat semua? Mak badal kalau bunyi i u dua harakat tu mak badal lah tu. Syaratnya dua harakat. Macam ni kan, ni hamzah, ni waw mat. Ni waw mat sebelumnya baris depan. Boleh sahabat-sahabat semua? Okey, wa ma utiya Musa wa Isa. Okey? Tertekan emoji marah. Janganlah tekan. Tak adalah, tak ada marah pun. Biasalah tertekan. Saya pun kadang tertekan. Jangan tekan bertubi-tubi dah. Bagi love tak apa. Bagi apa? Emoji ni ke ya. Boleh Ustaz, saya jawab salah. Ada isu ke baru masuk? Tak ada pun, Puan Kasih Afikah. Tak, tadi ada orang tanya tu macam mana kalau kita tegur orang bacaan tapi orang tu marah kita balik. So sepatut benda tu tak berlaku lah. Itulah. Tak apa tuan-puan. Apa yang kita faham, manusia ni pelbagai PL. Kita kena terima lah, kena tahu. Nak negur pun kena ada cara lah. Okay, kena penggunaan bahasa yang baik. Nak jaga hati orang ni susah. Okey, kita sambung lagi. Jelas sahabat-sahabat semua? Ni mat iwat, mat badal Tia Musa wa Isa. Huruf ta di bawah ti. Huruf ya baris atas, bukan ya mat tuan-puan Takut keliru pula kan tengok ni apa ya tak ada titik ni. Ini huruf ya ni hidup ni. Baris atas. Utiya Musa wa Isa. Utiya Musa. Utiya Musa wa Isa. Okey? Tak apa, yang jawab salah tu teruskan. InsyaAllah. Jangan risau. Awal-awal salah tu biasa. Okey? Utiya Musa wa Isa. Mu. Huruf waw. Mat sebelumnya baris depan. Mat asli lah. Musa. Sa ni pun ni alif mat kecil. Sebelumnya baris atas. Baris atas. Huruf waw baris atas. Wa. I. Huruf ain. Sempitkan huruf ain. Wa. I. Sa. Ni alif mat sebelumnya baris atas. Nampak tak?
Mu mad asli, sa mad asli, i mad asli, sa mad asli. Gitu. Boleh sahabat-sahabat semua? Okey? Clear? Jadi kita berhenti kat sini dulu. Kita ambil tadi kita berhenti kat mana? Wa Ishaq wa Yaqub sampai ni kan? Kita ambil sini tuan-puan. Rasa panjang tak? Wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Okey, kita berhenti kat sinilah sampai ta. Kita baca, ambil daripada wa Ismail sini sampai asbat. Kita berhenti kat sini ma'arid li sukun. Boleh? Kita baca dulu. Sedia semua? 1, 2, mula. Wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Okey, bila kita nak berhenti kat sini dia jadi qalqalah kubra. Okey, qalqalah kubra. Lantunan yang besar. Berhenti sini. Baik, kita sambung semula. Ambil wama, kita baca wama sampai Isa. Kita berhenti. Pendek-pendek je. Boleh tuan-puan 1, 2, mula. Wama utiya Musa wa Isa. Okey, terima kasih. Seterusnya kita ambil di sini. Wa ma utiyan nabiyyu wa ma, huruf waw baris atas, wa satu harakat, ma jaiz munfasil. Kalau tak ingat hukum tak apa. Okey, tengok ni. Ombak rindu bertemu siapa ni? Hamzah. So 4 atau 5 harakat, confirm. Okey, 4 atau 5 harakat. Wa ma utiya. Ni mesti nak tunggu saya tanya kan. Saya tak tanya dah. Ini namanya mak badal tuan-puan. Tadi Puan Zurina kata dia confused. Kalau dia tunggu saya tanya ni mesti dia jawab ya. Mak badal. Sahabat-sahabat semua ni mak badal. Sama macam ni tadilah. Wa ma Boleh sahabat-sahabat? Okey, wa ma'u. Mak badal 2 harakat, hamzah. Bacanya 2 harakat juga. Tiyan nabiyuna. Tiya. Ta pada bawah ti. Yanna. Nun bersabdu. Tiyan. Alif lam syamsiah kat sini. Dalam masa yang sama, adanya gunnah musyaddadah pada nun bersabdu ni. Nun bersabdu ni, gunnah ni dengung maksudnya. Musyaddadah ni merujuk kepada huruf nun yang bertasydid, bertanda sabdu ni. Okey? Jadi kadang-kadang udah pening kan kita ya. Ustaz, ni alif lam syamsiah ke wajibul gunnah, mana satu ni? Yang menunjukkan alif lam syamsiah iaitu dengan ada pelibatan hamzah wasal dengan lam ni. Itu saja. Okey, dan berlakulah bacaan secara idgham, memasukkan apa yang kita nak masuk, bunyi ya ni masuk ke dalam bunyi nun. Itu kata idgham syamsi ataupun alif lam syamsiah, nama yang lebih kita kenal, lebih kita tahu kan. Alif lam syamsiah. Dan disebabkan nun itu sendiri yang bertanda sabdu, maka kat situ yang kita sebut wajibul gunnah. Boleh tuan-puan? So jangan pening-pening ya tak? Relax. Okey? Puan Zandaria, biasalah tu, awal-awal. Tak apa. Lama-lama ikut nanti insya-Allah. Boleh lah tu. Ya tak? Okey, wa ma utiyan nabiyyuna min rabbi. Yu ni. Nabiyyu. Untuk ia bersabdu tuan-puan, jangan kita
bunyi dia bagi tersentak tau. Tahu tersentak? Macam bunyi hamzah. Nabi. Kan? Utiyan nabiyyu, nabiyyu, nabi, bi. Tu. Itu kadang-kadang part yang kita terlepas, kita tak perasan pun benda tu berlaku. Jadi kalau yang dah orang tu bacanya tidak menjurus ke arah tu, tak apalah, alhamdulillah lah. Tapi ceritanya kalau kita di antara orang yang begitu, so kena elakkan lah. Nabi you, nabi, kita macam bagi bunyi perencat macam tu lah. Nabi, big, tu tersentak bunyi tu. Utiyan nabi you, dia bukan nabi, bukan hamzah tu kat ujung tu. Nabi, nabi you. Saya faham berlakunya bunyi bi tu sebab nak orang kata apa, nak mendatangkan, nak meraihkan simbol sabdu yang ada pada ya tu. Cuma kena hati-hati. Dari teknik tu kena betul lah. Okey, nabiyyu. Nabiyyu. Sama lah macam Al-Fatihah kita. Saya ada sebut sebelum ni. Kan macam kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa jangan bagi dia sentak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kena hati-hati situ. Boleh tuan-puan? Okey? Faham ke maksud saya ni? Jangan bagi bunyi tersentak. Dia selalunya jadi kat ya dengan ra. Ada tak contoh ra sini? Ra yang mati. Bir. Tu. Contoh Allahu Akbar. Ada bunyi ru kat belakang tu. Benda tu halus tuan-puan, tak perasan. Allahu Akbar. Baru. Okey? Jadi kena hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Tu jaranglah. Dia selalunya pada ra mati ni. Waghfir lahum. Waghfir lahum. Beza Waghfir lahum. Fir. Huruf ra. Fir lahum. Tapi bila kadang-kadang yang saya kata bunyi hamzah ni, fir lahum. Kan kalau kita baca doa ibu bapa tu, Allahumma ghfir lana fir. Nampak r belakang tu. Kat situ yang kita kena hati-hati tu. Alright? Puan Kartini, ada orang cakap bila bersabdu kena tahan sikit. Orang mana tu? Memang kita kena tahan sebab huruf bersabdu ni kan huruf yang mati kemudian huruf yang hidup. Nabi, tian. Okey, macam nun ni jaranglah sebab ada unsur gunnah dia, ada unsur dengung dia. Contoh macam ya ni, bila kata tahan tu bukanlah tahan nabi you. Tian nabiyyu. Bukanlah tahan tu sampai dia terlalu orang kata apa, sampai nampak dengar bunyinya. Tahan tu nabi. Gamaknya mungkinlah orang duk nak fahamkan tahan tu sampai yang jadi bunyi hamzah tu kot. Kan? Macam saya sebut tadi tuan-tuan, benda ni halus. So kita kena check balik lah. Adakah kita antara orang yang melakukan bunyi sedemikian? Kena check balik lah. Okay, so you ni dua harakat. Utiyan nabiyyu. Jangan nabi pula. Nabiyyu. Nabiyyu namir rabbihim. Namirra. Ni pun sama ra sabdu. Nun pada atas na. Nun pada atas na. Mirra. Nun mati bertemu ra. Nun mati bertemu ra, tuan-tuan dan puan. Nun mati bertemu ra ni idgham bila gunnah. Masukkan tanpa dengung. Apa yang kita nak masukkan? Bunyi nun ke dalam ra. Itu sebenarnya.
Utiyan nabiyuna min rabbihim namir rabbihim namir rabbihim mirra. Ra tebal macam biasalah. Okey. Boleh nak? Mirra, mirra, mirra. Tebal ke nipis? Tebal lah sebab ra pada atas kan. Mir rabbihim, mir rabbihim, mir rabbihim. Baik, ra bersabdu dah selesai. Huruf ba bersabdu pula kat sini. Nah, huruf ba bersabdu. Rabbi, Rabbi. Okey, Rabbi. Huruf ba ni biasa je. Cuma kita lantunkan dia lah. Lantunkan dia pula. Kita kekalkan bunyi sabdu tu. Bukan lantun bukan qalqalah. Rabbi. Mir rabbihim, rabbihim. Mimati bertemu lam. Mimati bertemu lam, hukumnya apa? Izhar. Izhar syafawi. Izhar ni maksudnya jelas. Tuan-puan? Jelaskan sebutan mim. Idgham pula. Sorry. Izhar. Maksudnya jelas. Jelaskan sebutan mim. Yang datangnya daripada syafah bibir. Itu namanya syafawi. Merujuk kepada maksud syafah tu sendiri, iaitu bibir. Okay. Huruf mim ni datang daripada bibir. Mir rabbihim lan. Boleh tuan-puan La mad asli. Huruf nun baris depan nu, huruf fa baris atas fa. Huruf ra baris. Nak tanyalah sahabat-sahabat kita ni. Dah lama tak menanya ni Yang ni tuan-puan. Huruf ra. Ra ni nak baca tebal ke nipis? Nak baca tebal ke nipis? Cuba jawab dulu. Soalan senang je hari ni tak susah pun. Bagi jawapan serta alasan sekali. Hujahnya kenapa? Kalau tebal kenapa tebal? Nipis kenapa nipis? Soalan senang je tu. Silakan. Kita bagi pelawat. Kita bagi peluang sahabat-sahabat kita menjawab dulu tak? Kita nak tengok sikit perkembangan sahabat-sahabat kita ni. Ingat lagi ke tak apa yang kita share sebelum-sebelum ni? Idgham bila gunnah masuk tanpa dengung. Idgham secara kamil. Okay, Tuan Suhaimi. Rasanya kamil tu merujuk kepada bunyi dengung sempurna. Kalau tak dengung tak dikaitkan dengan kamil. Mesti Ustaz jelaskan. Baik. Kamil ni maksudnya sempurna. Okay, buat sahabat-sahabat semua yang biasa dengar perkataan kamil. Kamil ni maksudnya sempurna. Jadi perkataan kamil ni bukannya khusus pada keadaan dengung saja.
Kalau tak dengung pun ada juga. Kamil ni menunjukkan macam mana bahasa mudah nak sebut, keadaan yang dimasukkan tu, bunyi yang dimasukkan itu idgham kan, idgham, bunyi yang dimasukkan itu secara kamil ataupun naqis. Kamil ni maksudnya sempurna. Jadi macam nun mati bertemu ra ni, nun mati bertemu ra ni idgham bila gunnah kan, mirra, idgham bila gunnah kamil. Jadi betul lah Puan Afiqah sebut tu. Okey, mirra, idgham bila gunnah kamil. Kamil tu sebenarnya dia sebagai orang kata satu pengukuhan dari sudut bacaan tu. Mirra, masuk tu secara kamil, secara sempurna. Mirra, mirra, mirra. Jadi bila idgham ni dia ada naqis, dia ada kamil. Dalam hukum idgham bi gunnah sendiri ada kamil, ada naqis. Kalau hukum idgham bila gunnah, confirm lam dengan ra tu semuanya kamil. Cuma istilah ni biasanya dah ke depan sikit baru kita gunalah. Cuma peringkat awal ni saya tak ada lah sebut kamil yang naqis ni. Mungkin ada sahabat-sahabat lain dengar ni pun apa benda pula tu kamil kan, naqis apa benda tu, pening rasanya. So tak apa, relax tu. Benda tu dalam kita insyaAllah kita pam habis-habis. Siapa yang join kita lah. Kita ni kelas intensif tajwid. Kelas intensif. Boleh? Okey, kita pergi pada soalan semula tadi. Apa jawapannya? Tebal ke nipis? Okey, jawapannya nipis. Terbaik semua, alhamdulillah. Nipis ke tebal? Sudah. Sekejap kita tengok. Nipis ke? Dua baris di bawah yang tebal huruf. Sekejap. Puan Ainun, saya tengah baca Puan Ainun punya komen ni. Nipis sebab berbaris di bawah, yang tebal huruf qaf. Okey, faham? Sekejap, saya nak scroll. Ada jawapan-jawapan pelik ke? Okey kot Semua jawab betul kot ni Okey, baik, alhamdulillah. Jadi ra kat sini kita baca dengan nipis. Sifatnya nipis. La nufarri, la nufarri, farri. Jangan farri. Biasa farri tebal, farri nipis. La nufarriqu, la nufarriqu, farri, farri. Farri. La nufarriqu. Dapat tak? Sebab apa nipis? Sebab ra ni baris bawah, itu aja. Tak ada yang tercedok Tak ada kaitan dengan qaf ni tuan-puan. Tak ada kaitan dengan qaf ni. Melainkan kalau qaf, kalau huruf ra mati selepasnya huruf isti'la, itu lain ceritalah. Tapi ni cerita dalam keadaan inilah. Okey, boleh? La nufarriqu baina ahadim minhum. Gitu. Nipis. So, terima kasih. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Plak. Tepuk tangan. Okey. Nipis. Masya Allah. Puan Safiah punya jawapan F dia bukan main panjang lagi ya. La nufarri. Nipis. Tuan-tuan. Qaf baris depan, ku tebal selamanya. Confirm. Sebab qaf kan. Siapa tak kenal qaf ni huruf yang tebal. Huruf gangster tuan-tuan. Okey, mesti kena tebal punya bunyi dia. La nufarriqu baina. Bain kat sini
bacaan lim. Sekejap Alright. Ni ya mati sebelumnya baris atas, baina. Bacaan lunak, bacaan lembut. Baik, okey, tahniah semua yang betul tadi. Lepas ni boleh minta siapa-siapa pasangan ke anak isteri ke minta belanja. Jangan minta kat saya. Boleh? La nufarriqu baina ahadim minhum. Okey. Na satu harakat, a kat sini bukan mad badal. Ni satu harakat je tuan-puan. So bunyinya a je lah macam biasa. Ahadim minhum. Aha, huruf ha baris atas, ha, tanwin dengan mim. Ahadim, ha pedas. Okey, ha pedas. Minhum. Kejap, sebelum tu nak cerita kat sini dulu. Tanwin bertemu mim. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Memasukkan bi gunnah dengan dengung. Boleh tuan-tuan puan-puan? Okey? Minta kat ustaz lah, ustaz yang soal. Oh, kat saya saya lari dulu. Okey, ahadim tanwin bertemu mim. Tanwin bertemu mim ni tuan-tuan puan-puan, idgham bi gunnah. Apa makna idgham? Memasukkan. Itu first kita kena tahu dulu. Idgham ni memasukkan. Bi gunnah dengan dengung. Memasukkan dengan dengung. Masukkan apa? Tanwin ke dalam mim. Ahadim minhum. Tu. Masuk bi gunnah dengan dengung. Dim. Jadi kalau kita tengok kat sini, bunyi dim tu, okey, itulah yang dimaksudkan kamil. Ahadim minhum. Ahadim. Itu yang kata kamil, sempurna. Macam mana nak tahu sempurna ke tidak? Kalau kita tengok selepas nun ataupun nun mati ataupun tanwin tadi, kalau hurufnya bersabdu lepas tu, macam mim, macam ni ra, lam, ada sabdu. Kalau ada sabdu, kamil. Tak ada sabdu, naqis. Naqis ni tidak sempurna. Ni saya cerita dia punya gambaran umum tu lah. Yang tak faham tak apa, relax dulu. Nanti insyaAllah ada jumpa contoh ni kita tunjuk. Boleh sahabat-sahabat semua? Jadi itu istilah saja. Kamil dengan naqis tu tolak tepi pun tak apa. Yang penting kita tahu cara bunyi dia tu. Ahadim, dengung dua harakat. Ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Hum, minhum. Nun mati bertemu ha. Mim mati bertemu waw. Dua-dua ni hukumnya izhar. Okey? Dua-dua ni hukumnya izhar. Nun mati, nun yang ada simbol sukun ni dibaca dengan jelas. Okey? Nun mati, nun yang ada simbol ni tuan-tuan puan. Mim yang ada simbol tuan-tuan puan. Minhum, minhum. Dua-dua ni izhar. Ini izhar halqi, yang ni izhar syafawi. Ahadim minhum. Boleh, dua-dua izhar. Cuma bezanya ialah pada nama tu lah hujung tu. Okey, izhar halqi, izhar syafawi. Dengung dua harakat. Apa tadi? Ada yang loading ke? Saya kat sini okey je, alhamdulillah. Tuan-puan ada yang sangkut ke? Rasanya tak ada kot. Mir Rabbi. Betul Puan Kartini. Idgham bila gunnah. Okey, boleh. Alright.
So wa nahnu. Baik, huruf wa pada atas wa lah, Nahnu ni ha pedas. Ha spicy. Tuan-tuan puan. Ni pedas ni. Wa nahnu. Tapi pedasnya cili biasa je tuan-puan. Jangan pakai cili macam orang putih punya tu. Yang pedas wa nahnu lahu. Wa nah. Tak mau gitu. Pedasnya pedas standard aja. Pedas orang Malaysia tuan-puan. Minhum wa nahnu lahu. Okey, jangan pakai ada yang cili besar tak apa kena nama, tak ingat lah. Ada saya tengok kat YouTube, cili paling pedas. Jangan wa nahnu lahu. Tidak. Wa nahnu lahu wa nahnu. Macam mana sempit kan? Okey? Boleh tuan-puan? Wa nahnu lahu muslimun. Wa nahnu. Ingat, ha tu pedas biasa aja. Jangan lebih-lebihkan benar. Cuma kena ingat nak bunyikan pedas tu, nak hasilkan bunyi pedas tu, sempitkan pada kerongkong, tengah kerongkong. Ingat, huruf ha datang daripada tengah kerongkong. Wa nahnu. Kan? Itu yang kadang kita dengar orang baca pedas yang pakai cili orang putih tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ada? Tuan-puan pun kalau ada tu mesti pernah dengar bunyi komputer tak? Itu pakai cili. Kena check balik cili apa dia pakai tu. Okey. Kalau pedas benar kena kontrol sikit. Bagi bawa pakai cili biasa tu. Baik. Nu lahu. Huruf ha ni ha biasalah. Ni ha tak pedas. Ini huruf ha dah buang dia punya biji tu dalam tu. Ha biasa tuan-puan. Lahu. Okey, kadang-kadang biasalah kita dah cili jalapeno. Oh, itu nama dia. Terima kasih. Awak tidak kenal, awak reti makan je cili. Sebab cili dia kata tahapan bunyi rasa pedas tu ya tak. Okey, yang ni hu ni ha biasa tuan-puan, ha biasa. Selalu kita sebut ha simpul, ha bawang lah, ha bendera lah kat sini ya. Selalu saya sebut ha bendera kalau bentuk macam ni. Tapi point dia tak pedas. Tak pedas. Pedas kau tanya pula apa pedas ni ustaz? Pedas. Pedas. Wa nahnu lahu. Hu kat sini maksilah qasirah. Maksilah qasirah ataupun maksilah sughra. Okey? Maksilah sughra. Sama tuan-tuan, maksilah sughra dengan maksilah qasirah ni benda yang sama. Jadi jangan pening-pening lah. Biasa nama yang kita nama yang famous, yang biasa kita dengar maksilah qasirah lah. Ya tak? Jadi point dia baca dua harakat juga, sama macam nak asli, tak ada beza pun. Wa nahnu lahu, hu dua harakat. Wa nahnu lahu muslimun. Boleh? Hu dua harakat, maksilah qasirah. Itu saja nama hukum dia. Boleh? Itulah pasal. Kalau tuan-puan bantai cili yang paling pedas kat dunia tak tahu, mau kiok terus tak? Tahu kiok? Dah terterak kau mah kata. So ingat ha pedas ni kena jagalah. Banyak orang problem sebut ha ni, saya tahu. Itu tadi nak gambarkannya tu macam tu lah, nak bagi gambaran tu. Boleh? Ya. Maksilah qasirah, dhamir berada di antara dua huruf berbaris dan huruf selepasnya adalah bukan hamzah. Yes, betul. Okey, wallahu alam. Selesai. Muslimun, sin matikan macam biasa. MUS, mus. Huruf lam ada di bawah. Li, mun, mad arid lis sukun. Apabila kita hendak memberhentikan bacaan, kita nak matikan bacaan, contoh kita nak berhenti pada nun dan sebelumnya ada mad asli, maka itulah dia mad arid lis sukun. Tu je cara nak kenal dia. Boleh tuan-puan? Cara nak kenal. Tuan-puan faham saya punya ayat ni? Cara nak kenal mad arid lis sukun begini.
Boleh? Udah. Ujung-ujung kelas udah huara ya. Biasalah seronok nak habis. Macam kita kat sekolah dulu, nak dekat bunyi loceng tu mesti seronok. Cikgu belum dan habis cakap lagi, buku dah kemas dah. Dah ada nambah dah. Tinggal nak ngangkat kaki je. So macam ni lah tak. Dia nak habis tu dia dah seronok dah. Loceng tak bunyi lagi tuan-puan ya. Jom kita baca dulu. Kita ambil daripada qulu ni sampai habis. Boleh tuan-puan? Kita nak finishing. Tadi kita dah bedah dah. Kita nak settle balik. Kita nak jahit balik bacaan kita. Jahit lebih kemas lah. Nak membuat bacaan kita lebih kemas. Boleh? Ready semua? Dah sedia sebelum ni? Kita nak baca ni. Tarik nafas dalam dalam. Tuan-puan tengok pada anak panah ni Kalau berhenti tu, maksudnya tengok, kalau saya ke belakang mouse tu, maksudnya nak ambil ke situ lah. Contoh, qalu amanna billahi wa bil yawmil anzalna. Contoh saya nak ambil ke belakang balik kan. So, ikut anak panah saya ni. Dia pergi ke mana. Kalau ke belakang, ikut je lah. Ikut je. Okay. Baik, jom kita mulakan insyaAllah. Sedia semua? 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Sadaqallahul azim. Okey, tuan-tuan puan, kita baca sekali lagi. Okey, kita baca sekali lagi, boleh? Kali ni kita lajukan sikit insya-Allah. Alright. Macam biasa ikut anak panah saya lah. Sedia? 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون
وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, selesailah bacaan kita, sharing kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat semua yang sudi bersama saya pagi ini, sudi bersama rakan-rakan kita yang penuh ceria, penuh kegembiraan. Padahal tak pernah jumpa pun. Tapi gaya menyembang tu macam dah kena 20 tahun. Ya tak? Gaya tu penting teman-teman, ya tak? Jadi insyaAllah mudah-mudahan jika diizinkan Allah kita dapat bersua lah, berhadapan, berkongsi kan. Teringin nak bertaaruf dengan sahabat-sahabat semua ni. Okey. Anak saya dah menangis tu. Dia macam tahu-tahu je. Dah habis ngaji ni ha. Okey. Jadi wallahualam, insyaAllah kita jumpa lagi. Sahabat-sahabat yang baru join, jangan lupa untuk tekan link Telegram kita di bawah ni, description ni, tekan dan join untuk dapatkan segala info lah. Dan esok 18 bulan insyaAllah ada pelancaran untuk program terbaru daripada Easy Ngaji. Jadi saya harap tuan-puan tidak terlepas lah pada jam 3 petang insyaAllah. Nantikan esok pada jam 3 petang. Boleh sahabat-sahabat semua? Boleh nak? Jadi itu saja daripada saya pagi ni. Saya mohon maaf andai ada salah dan silap. Alright, terima kasih semua. Jangan lupa kalau rajin lah. Sekarang boleh tak tuan-tuan? Sekarang nak minta tolong sikit. Boleh nak? Sekarang ni tekan butang share dulu. Tadi dah share kan? Ni share lagi sekali. Boleh tak? Share kat group ke? Share kat wall masing-masing ke? Please. Please. Tolong. Boleh nak? Kita nak ajak ramai lagi ni ha. Biar ramai dapat ikut ngaji sama-sama kita. Boleh? Minta maaf semua salah silap. InsyaAllah kita tangguhkan dahulu pertemuan kita dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah. Jadi saya undur diri dulu tuan-puan. Maaf sekali lagi. Kalau ada kesempatan diizinkan Allah, kita jumpa lagi hari Rabu insyaAllah. Esok tak ada tuan-puan. Jangan tunggu pula esok tak ada. Tapi kalau tuan-puan rajin bolehlah tengok ulangan-ulangan yang sebelum-sebelum ni ke. Okay? Kita jumpa semula pada hari Rabu insyaAllah. Alright. So nantikan esok jam 3 petang pelancaran untuk Easy Ngaji insyaAllah. Saya undur diri dahulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, pagi tadi saya ada pasang satu lagu. Lagu ni saya sangat suka, selalu dengar. Jadi saya rasa macam nak share ke tuan-puan apakah isi kandungan ataupun lirik dalam lagu tersebut. Jadi mohon masa sikit, kok rajin boleh dengar lagu outro untuk penghujung ini. Wallahualam, saya undur diri dulu. Assalamualaikum. Bye bye. Orang mukmin yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita. Jiwanya parah tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir,
tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya, kerana parutnya masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya. Teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat sahaja hatinya derita. Payah sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin, sentiasa sahaja ia bergelora kerana takut dengan Tuhannya.